Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kemuliaan kota Mekah, dan kita sudah sampai pada hadis yang ketiga. Tajuknya kemuliaan umat Islam, refleksi kemuliaan kota Mekah. Hadisnya berbunyi, An Ayyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu hadhihi al-ummah bi khairin ma 'azzamu hadhihi al-hurmah haqqa ta'zimiha fa idza tarakuha wa dayya'uha halaku. Artinya, daripada Ayyash bin Abu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini akan sentiasa menjadi yang terbaik selama mana mereka memuliakan kota haram ini dengan sebenar-benar kemuliaan terhadapnya. Apabila mereka meninggalkannya, yakni meninggalkan kemuliaannya dan mensia-siakannya, nescaya mereka akan binasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lafaz daripada Imam Ahmad. Baik, mari kita tengok apakah huraian dan keterangannya. Kaabah ialah kiblat dan nadi utama bagi umat Islam sehinggalah hari kiamat. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penekanan kepada umat Islam bahawa kemuliaan mereka di dunia ini merupakan cerminan kemuliaan kota suci Mekah. Jadi maksudnya, selama mana kita menjaga kesucian, kemuliaan kota suci Mekah, maka kita semua, seluruh umat Islam di seluruh dunia pun akan menjadi mulia, akan menjadi menjadi mulia lah. Menjadi mulia ataupun menjadi aman, menjadi bahagia, disebabkan kita memuliakan, kita menghormati, kita menjaga kesucian kota suci Mekah. Menurut Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Mirqah Al-Mafatih, Mirqatul Mafatih, apa yang dinyatakan dalam hadis di atas merupakan satu petunjuk yang jelas kepada umat Islam mengenai kemuliaan kota Mekah. Sejak zaman Arab lagi, kota suci Mekah telah dimuliakan oleh mereka dan semua kabilah terdahulu kerana kehormatannya yang tersendiri. Hal ini jelas menunjukkan ia merupakan kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semasa diutuskan Nabi Muhammad tu, kita semua dah sedia maklum, zaman itu disebut jahiliyah, zaman kegelapan, zaman huru-hara, zaman haru biru. Dia punya budayanya, dia punya cara hidupnya dah rosak, sudah sesat, sudah syirik dan seumpamanya. Namun begitu, Kaabah ataupun kita kata Mekah itu, mereka sangat menjaga dia punya pantang larang. Mereka sendiri pun memuliakan yang kata Mekah itu. Kemuliaan yang dianugerahkan ini ialah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan
bahawa kehormatan umat Islam merupakan refleksi kepada kehormatan kota Mekah ini. Bukan sahaja untuk penduduk Mekah, ya, bukan saja untuk orang Arab, malah untuk semua bangsa, ya, semua penduduk di dunia ini, selagi mana namanya Muslim, ya, orang Islam, maka selagi kita menjaga kemuliaan, kesucian, kehormatan kota Mekah ini, maka kita pun dalam bahasanya dipanggil terpalit lah, terpalit sama, ya. Kalau kota Mekah tidak dihormati, dilanggar dia punya pantang larangnya, ya, tidak disucikan, tidak dimuliakan, maka umat Islam di seluruh dunia pun akan menjadi masalah, akan mendapat kesan, ya, daripada daripada perbuatan tersebut. Nabi SAW amat menyayangi kota Mekah, bukanlah kerana ia merupakan kota kelahiran dan keturunan baginda SAW semata-mata. Seperti yang kita ketahui, ya, kota Mekah adalah kota kelahiran, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga keturunan baginda iaitu Arab Quraisy pun adalah kita kata bangsa ataupun puak ataupun suku yang memang menetap ataupun berasal daripada kota Mekah. Bukan kerana itu semata-mata, ya, Nabi sayang kepada kota Mekah. Sebaliknya kerana ia merupakan bumi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah memang, ya, kalau bukan kerana Nabi lahir di situ, kalau bukan kerana keturunan Nabi memang berasal daripada situ pun, Nabi tetap akan memuliakan, menyayangi, menghormati, ya, kota Mekah, kerana kota ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak peristiwa pahit dan manis yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di kota ini sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah demi memperjuangkan agama Islam. Masya-Allah. Ya, daripada sejak Nabi lahir sampailah Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi berhijrah, ya, daripada Mekah ke Madinah. Pelbagailah pengalaman, suka, duka, pahit, manis, macam-macam lah, seperti yang kita dah biasa dengar lah kisahnya, kan. Nabi dilahirkan bagaimana, semasa zaman Nabi kanak-kanak bagaimana, semasa zaman Nabi remajanya bagaimana, masa zaman Nabi mudanya bagaimana. Pendek katanya Nabi dibesarkan, ya, dibesarkan di Mekah. Bak kata pepatah Melayu kita lah, ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula betul ke tak, ya? Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat tanah tumpah kelahiran sendiri. Saya pun dah terlupa dah pepatah tu, kan. Hujan batu di negeri hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik negeri sendiri. Yang itu rasanya macam tu. Yang tadi tu apa, lupa dah. Baik, dan yang terakhir sekali, kelebihan ataupun fadilat. Berdasarkan hadis ini dapat dilihat bahawa kemuliaan Mekah merupakan faktor utama umat Islam dihormati dan disegani oleh umat-umat yang lain hingga hari kiamat. Jadi ini satu isyarat kepada kita, umat Islam kena jaga, kena hormati, ya, kesucian, kemuliaan Mekah, kan. Walaupun kita tak duduk di Mekah, kita duduk di Malaysia lah, di Perak, di Penang, di Kedah, di Perlis, di Terengganu, di Melaka, di Johor, macam-macam. Dan negeri, ada berapa negeri ke dekat Malaysia ni, kan. Ada 13-14 negeri ni. Kita duduk di sini dan kita bukan berbangsa Arab, ya. Namun begitu, kewajipan kita, mesti kita menjaga kesucian kota Mekah. Apa-apa hair pun, kalau kita tahulah ada isu ataupun ada percubaan nak merosakkan kesucian kota Mekah, nak tak nak kita kena ke depan, kita kena mempertahankan. Hal ini jelas seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Mekah merupakan satu-satunya tempat dalam dunia ini yang mampu mengumpulkan seluruh umat Islam di dunia untuk beribadah kepadanya.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, memang di Malaysia pun ramai juga yang datang, pelancong-pelancong daripada seluruh dunia. Tapi betul-betul yang dalam satu masa tu kita tengok ramai, ya, berpusu-pusu mengeronyot kan, yang dalam kapasiti ataupun jumlah yang ramai ni memang tak ada tempat lain lah rasanya. Mekah lah. Ya, Mekah lah tempatnya. Dia menghimpunkan semua bangsa di situ. Bukan semua agama, semua bangsa. Kan, dalam satu agama tetapi ada banyak bangsa, banyak bahasa. Ya, di mana lagi tempatnya? Melainkan di Mekah. Ya, walaupun di negara kita pun, ya, ambil contoh katalah di Langkawi, ramai je orang pergi ke Langkawi tu, tapi tak semua bangsa, ya, daripada seluruh dunia. Mungkin ada yang tak. Kejayaan Mekah menjadi kota yang aman sepanjang zaman ialah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa atas keseluruhan ciptaannya. Yang ni tak ada lain, ya, melainkan kita akan berbalik kepada inilah yang namanya kekuasaan. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berkehendak, ya, sesuatu itu berlaku hanya dengan sekadar Allah menyebut kun. Ya, Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah kata jadi, benda tu jadi. Allah kata jadi, tempat ini dijadikan tempat yang suci, ya, yang mulia, yang dihormati, maka tempat itu akan selamat, tempat itu akan aman. Ya, walaupun ada percubaan-percubaan nak merosakkan, tetapi tak menjadi. Kerana Allah lah, kita panggil apa, tuan rumahnya. Kan Baitullah tu rumah Allah. Jadi sudah pasti Allah akan memelihara dan menjaganya. Ya, kisah tentera Abrahah yang datang ke kota Mekah ni dengan niat untuk meruntuhkan Kaabah. Ya, sebab industri pelancongannya terjejas. Disebabkan ramai orang berkunjung ke Mekah. Ya, mereka datang dengan bala tentera bergajah yang besar-besar. Tapi apa yang berlaku? Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Gajah-gajah ni tadi semua mati bergelimpangan. Hanya dengan Allah mengantar burung-burung kecil saja yang membawa batu. Ya, batu yang diambil daripada neraka, dilemparkan, dibaling kepada gajah-gajah ni tadi, semua mati. Allah pelihara. Takkan berlaku benda yang tidak baik kepada kota Mekah, ya, apatah lagi di Kaabah itu sendiri. Baik, jadi sekadar itu saja untuk hadis yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan mengikuti kuliah khas ini, iaitu kitab 40 hadis kemuliaan kota Mekah. Mudah-mudahan, ya, dengan mendengar hadis-hadis kelebihan kemuliaan kota Mekah ini akan menjadi satu motivasi kepada kita untuk, ya, kita menjejakkan kaki sampai di bumi Mekah, ya, yang diceritakan begitu hebat ini, begitu mulia, ya, begitu dihormati. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.